kuatnya cari rezeki kerana Allah, kan? Cari pendapatan kerana Allah, kan? Cari duit sebab apa? Sebab nak cari keluarga, kan? Makan minum anak, isteri sebagainya kerana Allah. Hujung tu kena letak kerana Allah. Macam mana kita sembahyang, usolli fardhu subhi rak'atain lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Macam mana kita puasa, nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Saja aku bayar zakat kerana Allah, saja aku buat haji kerana Allah. Macam mana kita niat dalam ibadah wajib lillahi ta'ala, begitu juga dalam kita punya ibadah umum ni pun kena set lillahi ta'ala. Cuma kita punya niat ni taklah macam nak sembahyang, sekali nak sembahyang usolli, kita pun nak pergi kerja, ikat tali kasut, sahaja aku ikat tali kasut nak pergi kerja kerana Allah. Kalau macam tu tiap hari letih lah tuan-tuan. Dia sekali je. Masa bila? Masa kita mula sign agreement tu, masa kita beria tengok iklan kat surat khabar kerja sana kerja sini, masa tu kita kena niatkan, ni kalau aku dapat kerja ni untuk apa? Untuk Allah, kerana Allah, ya. Tu bila kita set benda tu lillahi ta'ala, insya-Allah. Dan sudah pasti bila kita set benda tu kerana Allah, kan? Benda yang kedua ni selamat. Apa dia? Kalau kita nak jadikan kerja kita ibadah, yang kedua kena tengok benda yang kita buat tu janganlah bercanggah dengan syariat, kan? Tuan-tuan, jadi kalau kita dah niat bagus lillahi ta'ala, kerja yang kita buat pula kerja yang bercanggah dengan syariat, mencurinya, minum araknya, berjudi, tak betul lah tuan-tuan, kan? Sebab tu kadang orang kita ni dia mencuri ayam, tapi bila nak sembelih tu bismillah dulu. Walhal ayam tu ayam curi tu. Itu kalau ikutkan, memanglah bila dia makan ayam tu dia sembelih halal, ayam tu boleh makan, tapi sebab dia mencuri tak berkat lah tuan-tuan. Apa yang dia makan tu tak berkat. Kalau haram lagilah jadi darah daging, susah nanti. Jadi maknanya yang kedua kita kena tengok benda pekerjaan yang kita buat tadi tu tidak bercanggah dengan hukum syarak. Alhamdulillah jadi cameraman okey, tapi kalau tangkap benda-benda yang tak bagus, masalah lah tuan-tuan. Tuan-tuan, itu yang kedua. Yang ketiga, apa tu tuan-tuan? Ya, nak tengok ni pelaksanaannya mesti baik. Maknanya kalau kita buat tu, buat betul-betul lah, tidak menipu. Kalau kita suka-suka, jangan menipu dalam sukatan. Kalau kita timbang, jangan tipu dalam timbangan. Ini sebab dalam Quran Allah sebut wailul lil mutaffifin, celakalah, kan? Neraka lah bagi mereka yang menipu dalam timbangan. Ni tuan-tuan, kan? Kita kena ingat sungguh-sungguh, jangan kita abaikan benda-benda tadi. So ada tiga lagi. Nanti insya-Allah kita akan sambung di hujung. Tapi sebelum tu sekadar checklist untuk kita bersama. Apa dia? Fardu kifayah. Tadi kita dah ceritakan fardu ain, ya. Tuan-tuan, fardu ain tadi kita dah sebut dah. Sekarang ni fardu kifayah pula. Fardu kifayah tu apa dia? Kalau dalam satu kelompok seorang dah buat, kalau dah ada seorang buat, alhamdulillah lah, yang lain tak payah. Contoh kan, contoh dalam kampung tu ada seorang yang boleh ngaji Quran dengan tajwid tarannum, alhamdulillah yang lain selamat. Tapi yang lain pun kena sediakan diri juga. Kalau orang tu meninggal, kita kena ganti. Ya, kalau dalam kampung tadi tu ada orang meniaga kedai makan, dalam kampung tadi ada orang meniaga kedai runcit, orang Islam kita tu alhamdulillah, itu namanya fardu kifayah, yang kalau dah seorang buat yang lain tak payah. Tapi kalau seorang tadi tak ada, yang lain jadi payah lah. Sebab itu kita kena berusaha juga, kan? Itu namanya fardu kifayah yang kita nak kena usahakan sama-sama juga tuan-tuan. Sekadar tambahan lagi untuk jadikan kerja kita sebagai ibadah. Kita dah cerita niat, tidak bercanggah dengan hukum syarak. Lepas tu yang ketiga kita buat betul-betul. Yang keempat ni, buat optimum, kan? Bersungguh-sungguh lah, kan? Bersungguh-sungguh buat kerja betul-betul. Sebab ramai orang kita buat kerja betul tapi main-main pun kadang main-main. Tak boleh, main tu kena betul-betul lah. Main bola, main betul-betul supaya menang, tuan-tuan, kan? Ini contoh lah, kan? Yang kelima, jangan tinggalkan yang wajib. Sibuk macam mana pun sembahyang kena buat, yang haram jangan dibuat, tuan-tuan. Dan natijahnya bila dapat duit itu untuk apa? Untuk bayar hutang, tuan-tuan, kan? Untuk bagi pada mak ayah, kan? Itu antaranya lah. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, itu sekadar dengan untuk kita. Apa pun jangan lupa like kita punya Facebook, ya, Bismillah TV3. Dan insya-Allah ada rezeki kita akan bersiaran di masa-masa yang akan datang. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an